Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani 13 Ogos 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5@5. Ketua UMNO Bahagian Papar Datuk Jamal Norubi memaklumkan bahawa Timbalan Perdana Menteri merangkap pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan semua jentera UMNO dan Barisan Nasional untuk turun padang membantu calon BN Muhammad Asmaul Fikri Abdul Ghani dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Negeri. Beliau berpendapat gerakan oleh calon BN yang mesra dikenali sebagai AWI semakin mantap dan berkeyakinan jika momentum ini dikekalkan sehingga ke hari mengundi. Tegasnya, AWI berpotensi untuk memenangi PRK ini dengan selesa. Tambahan pula, beliau tidak punya isu besar yang boleh dijadikan serangan oleh pihak pembangkang. Sementara itu, pengurusi BN Kelantan Datuk Seri Ahmad Jazlan Yaakob menegaskan bahawa Barisan Nasional tidak akan melancarkan manifesto dengan pelbagai janji yang sukar ditunaikan bagi pilihan kecil Dewan Undangan Negeri. Sebaliknya, BN akan menawarkan satu komitmen utama kepada pengundi dalam mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat secara langsung di kawasan tersebut. PRK Dun Negeri pada Sabtu ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon BN Muhammad Asmaul Fikri Abdul Ghani mewakili Kerajaan Perpaduan dan calon PAS Muhammad Rizwani Ismail mewakili PN. Ia diadakan berikutan kekosongan kerusi yang diumumkan Speaker Dun Kelantan Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah pada 19 Jun lalu selepas bekas penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahlian oleh Bersatu pada 13 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa kerajaan akan menyelesaikan isu pemilikan tanah peroka dan peserta di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah melalui kaedah faraid. Katanya tindakan tersebut dilakukan bagi mengelakkan masalah kewarisan yang timbul apabila pemilikan tanah diberikan hanya pada anak sulung dalam keluarga peneroka yang telah meninggal dunia. Beliau yang juga pengurusi Barisan Nasional menegaskan bahawa kaedah faraid penting untuk memastikan keadilan dalam pengagihan tanah di kalangan ahli keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang kesilapan pemberian pemilikan kepada anak sulung sahaja seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam satu program temu mata bersama masyarakat Jeram Tekong yang berlangsung di Dewan GDW Kesedar Jeram Tekong. Beliau turut menjelaskan bahawa kerajaan akan merujuk pada Mahkamah Syariah serta pihak berkuasa agama negeri untuk memastikan pelaksanaan kaedah faraid dilakukan dengan betul dan adil. Ketua Pergerakan Pengguna UMNO Bukit Gantang Muhammad Adri Adha Muhammad menegaskan bahawa rakyat di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri akan rugi jika tidak memilih calon Barisan Nasional Muhammad Asmaul Fikri Abdul Ghani yang lebih dikenali sebagai AWI pada pilihan raya kecil pada 17 Ogos depan. Menurut beliau, AWI mampu menjadi suara penghubung antara rakyat negeri dan kerajaan pusat sekaligus memperjuangkan kepentingan penduduk di kawasan itu. Beliau memaklumkan bahawa AWI memiliki kredibiliti, daya saing dan keupayaan untuk membawa pembangunan kepada rakyat di negeri melalui hubungan langsung dengan kerajaan pusat. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi tidak pernah mengabaikan pendidikan masyarakat anak orang asli khususnya dalam berbagai bidang di Pusat Pengajian Tinggi Awam PPTA dan Pendidikan Dalatan Teknikal dan Vocational TVET. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Kementerian sentiasa memberikan ruang dan peluang kepada anak komuniti orang asli untuk melanjutkan pengajian tinggi awam di PPTA dan dalam bidang TVET di seluruh negara. Beliau berkata kadar kemasukan anak komuniti berkenaan ke Pusat Pengajian Tinggi sentiasa meningkat setiap tahun, di mana seramai 482 anak orang asli yang tamat Peperak Sijil Pelajaran Malaysia berjaya menerima surat tawaran melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang di seluruh negara. Ketua UMNO Bahagian Shah Alam Datuk Azhari Syarif berharap Perhimpunan Agung UMNO 2024 akan membawa semangat baru dalam perjuangan parti, terutama dalam usaha menarik golongan muda untuk kembali mendekati UMNO. Menurut beliau, UMNO perlu dilihat sebagai parti yang segar dan relevan, bukan sebagai parti lama atau parti orang tua yang menyebabkan anak muda semakin menjauhkan diri. Beliau percaya bahawa 2024 harus menghasilkan gelombang perubahan yang kuat dan meyakinkan rakyat, terutamanya kelompok orang muda, untuk kembali menyokong UMNO, ujarnya. Dan mereka politik masa kini memerlukan UMNO untuk mengadaptasi pendekatan baru bagi memastikan parti terus relevan, termasuk sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-16. Untuk rekod, Perhimpunan Agung UMNO 2024 dijadualkan berlangsung dari 21 hingga 24 Ogos ini sesuai mesyuarat Perhimpunan UMNO Bahagian
wanita, pemuda dan puteri UMNO yang berjaya diselesaikan dari 21 Jun hingga 29 Julai lalu. Malaysia menyatakan komitmennya untuk membantu Palestin membangunkan semula ekonomi yang terjejas melalui kerjasama perdagangan dan ekonomi. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan bahawa jemaah menteri telah bersetuju untuk membentuk perjanjian persefahaman MOU dengan Palestin bagi tujuan tersebut. MOU tersebut akan ditandatangani oleh Tengku Zafrul bagi pihak kerajaan Malaysia bersama rakan sejawatannya dari Palestin. Beliau memaklumkan bahawa nilai perdagangan dua hal antara Malaysia dan Palestin pada tahun 2023 mencatatkan peningkatan sebanyak 52.1% bersamaan RM20.8 juta berbanding tahun sebelumnya. Tengku Zafrul dan juga ahli majlis kerja tinggi UMNO menyeru semua pihak untuk bersama-sama dalam usaha membangunkan ekonomi Palestin. Beliau turut mengumumkan pertemuan Majlis Perniagaan Bersama Malaysia-Palestin Joint Business Council untuk meningkatkan kerjasama dalam kalangan komuniti perniagaan kedua-dua negara. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.